Selamat pagi dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan mempelajari 3.3 darah manusia, sambungan daripada minggu lepas di bawah topik pengangkutan. Diharapkan di akhir pembelajaran, pelajar dapat mengenal pasti 4 jenis kumpulan darah, melengkapkan jadual penerimaan dan pendermaan darah mengikut jenis darah yang sepadan, mengenal pasti satu kesan penerimaan darah yang tidak sepadan, menyatakan dua kepentingan pendermaan darah. Darah manusia dikelaskan kepada 4 kumpulan. Iaitu A, B, AB dan O. Pengelasan darah kepada 4 kumpulan ini bergantung kepada antigen yang terdapat pada permukaan sel darah merah. Sekiranya kumpulan darah A, permukaan sel darah merah terdapat antigen A. Sekiranya kumpulan darah B, antigen B terdapat pada permukaan sel darah merah. Sekiranya kumpulan AB, maka permukaan sel darah merah tersebut mempunyai antigen A dan juga antigen B. Manakala kumpulan darah O pada permukaan sel darah merahnya tidak terdapat sebarang antigen. Dalam plasma darah pula mengandungi antibody. Kita ada 2 jenis antibody iaitu anti-A dan juga anti-B yang kita akan belajar pada peringkat seterusnya. Pemindahan darah dari seorang individu kepada individu lain juga dikenali sebagai transfusi darah. Transfusi darah tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenangnya. Ia bergantung kepada kesesuaian kumpulan darah penderma dan penerima darah. Ini kerana plasma darah penerima mengandungi antibody. Dan antibody ini boleh bertindak balas dengan antigen pada sel darah penderma. Sekiranya darah penderma dan penerima tidak sepadan, maka berlaku penggumpalan darah. Penggumpalan darah ini boleh menyebabkan kematian. Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai situasi ini, mari kita lihat jadual. Sekiranya kita mempunyai kumpulan darah A, maka pada sel darah merah kita mempunyai antigen A dan di dalam darah kita mempunyai antibody anti-B. Sekiranya kita kumpulan darah B, maka pada permukaan sel darah merah mempunyai antigen B dan dalam darah mempunyai anti-A. Sekiranya kita kumpulan darah merah, sekiranya kita adalah kumpulan darah AB, maka pada permukaan sel darah merah mempunyai antigen A dan juga B. Manakala dalam darah tidak mempunyai sebarang antibody. Sekiranya kita kumpulan O, tidak terdapat sebarang antigen pada sel darah merah, manakala dalam darah kumpulan O mempunyai antibody anti-A dan juga antibody anti-B. Sebagai contoh, katakan penderma darah mempunyai kumpulan A, merupakan kumpulan A, kumpulan darah A. Maka pada sel darahnya mempunyai antigen A. Dan darah tersebut didermakan kepada penerima
yang merupakan kumpulan B. Dalam darah penerima ini sudah mengandungi antibodi anti-A. Maka ini menyebabkan berlakunya tindak balas antara antigen dan antibodi menyebabkan penggumpalan darah. Antibodi anti-A dalam darah kumpulan B ni dia akan melawan antigen A yang terdapat pada sel darah merah penderma tadi. Maka kita katakan pendermaan darah dan penerimaan darah di sini tidak sepadan. Kumpulan A tidak boleh mendermakan darah kepada kumpulan B. Dapatkah anda melengkapkan jadual ini? Di sebelah atas kita ada kumpulan darah penerima dan di sebelah kiri kita ada kumpulan darah penderma. Mari kita lengkapkan. Tanda betul sekiranya boleh menderma, tanda pangkah sekiranya tidak boleh menderma. Kumpulan darah penerima A boleh mendermakan darah kepada kumpulan A kerana kumpulan yang sama. Kumpulan darah penderma A tidak boleh mendermakan darah kepada kumpulan B, kumpulan yang tidak sepadan. Akan berlaku tindak balas antara antibodi penerima dengan antigen penderma. Kumpulan darah A boleh mendermakan darah kepada kumpulan AB. Ini kerana kumpulan AB tidak mempunyai sebarang antibodi dalam darahnya, maka tidak akan ada tindak balas. Kumpulan darah A tidak boleh mendermakan darah kepada kumpulan O. Ini kerana di dalam darah kumpulan O mengandungi antibodi anti-A yang akan bertindak balas dengan antigen A. Kumpulan darah B tidak boleh mendermakan darah kepada kumpulan A, kumpulan yang tidak sepadan. Kumpulan B boleh mendermakan darah kepada kumpulan B, kumpulan yang sama. Kumpulan B boleh mendermakan darah kepada kumpulan AB. Cikgu ulang, AB tidak mempunyai sebarang antibodi dalam darahnya, maka tidak ada tindak balas dengan antigen penderma. Kumpulan B tidak boleh mendermakan darah kepada kumpulan O kerana dalam darah kumpulan O ada kedua-dua antibodi anti-A dan anti-B. Maka antibodi anti-B tersebut akan melawan antigen B pada penderma. Kumpulan AB tidak boleh mendermakan darah kepada kumpulan A. Dalam kumpulan darah A ada antibodi anti-A yang akan melawan antigen A dalam penderma. Kumpulan AB tidak boleh mendermakan darah kepada B. Kumpulan AB boleh mendermakan darah kepada AB kerana kumpulan yang sama. Kumpulan AB tidak boleh mendermakan darah kepada kumpulan O. Dalam kumpulan O ada kedua-dua antibodi, anti-A dan anti-B yang akan melawan antigen A dan antigen B dalam penderma. Kumpulan O boleh mendermakan kumpulan A kerana maka bila darah disebabkan O ini tidak mempunyai sebarang antigen, maka O boleh mendermakan darah kepada kumpulan B, AB dan juga kumpulan yang sama iaitu O.
Apakah yang dapat kita rumuskan daripada jadual penerimaan dan pendermaan darah ini? Penerima AB. Kumpulan darah penerima AB boleh menerima darah daripada semua kumpulan lain. Ini menunjukkan AB merupakan penerima universal. Manakala kumpulan O merupakan penderma. O boleh mendermakan darah kepada semua kumpulan yang lain. Ini menunjukkan O merupakan penderma universal. Uji diri. Amir menjalani ujian darah bagi mengetahui kumpulan darahnya. Darah Amir diuji dengan antibodi anti-A dan juga antibodi anti-B. Berikut adalah keputusan ujian. Apabila diuji dengan anti-A, tiada penggumpalan. Apabila diuji dengan antibodi anti-B, ada penggumpalan. Apakah kumpulan darah Amir? Ya. Kumpulan darah Amir adalah kumpulan darah B. Ini kerana apabila diletakkan antibodi anti-B, berlaku penggumpalan. Ini menunjukkan sel darah merah Amir mempunyai antigen B. Adalah sangat penting untuk kita menderma darah. Pendermaan darah boleh menyelamatkan nyawa, membantu pesakit yang kehilangan darah disebabkan oleh kemalangan dan pembedahan yang memerlukan pemindahan darah yang segera. Membantu pesakit yang kekurangan darah seperti pesakit anemia, thalassemia dan leukemia yang perlu melalui transfusi darah kerap. Antara kriteria untuk derma darah, tubuh mestilah sihat, berumur antara 18 hingga 60 tahun bila pertama kali menderma darah, isi badan mestilah lebih daripada 45 kg, tidur sekurang-kurangnya 5 jam sebelum menderma, telah makan minum sebelum menderma dan tidak terlibat dalam sebarang kegiatan negatif dan berisiko tinggi seperti pengambilan dadah, alkohol dan sebagainya. Darah individu menjalani ujian saringan supaya tidak mengandungi virus hepatitis B dan C serta virus HIV dan penyakit kelamin serta virus-virus lain. Darah disimpan dalam beg plastik yang mengandungi natrium nitrat. Natrium nitrat ini digunakan untuk mencegah darah daripada membeku. Darah disimpan dalam bank darah dan diasingkan mengikut sel darah merah, platelet dan plasma. Darah mempunyai tarik luput dan disimpan mengikut kumpulan darah dan tarik luputnya. Jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Stay safe at home.